Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan LDK topik 6 iaitu gaya hidup sejahtera. Pertama sekali, apa yang semua tahu mengenai gaya hidup sejahtera ni? Okey, saya bagi sikit pengenalan secara ringkas. Gaya hidup ni membawa maksud cara tertentu seseorang individu atau sesuatu kumpulan menjalani kehidupan. Manakala sejahtera pula membawa maksud aman dan makmur, senang dan tenteram, iaitu terpelihara daripada kesusahan, gangguan dan lain-lain. Gaya hidup sejahtera ini penting kerana ia memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey, kita berbalik kepada persoalan kita yang pertama, iaitu permulaan hidup dari alam ruh dan kelahiran. Kehidupan ini ditakdirkan oleh Allah sebagai satu penggambaraan yang jauh, iaitu bermula di alam arwah dan akan berakhir di alam akhirat. Alam arwah ini alam ruh lah. Pada alam arwah ini, jasad belum terjadi lagi. Apa yang ada hanyalah ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita semua nak tahu, alam ruh ini adalah alam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada alam ruh inilah manusia berikrar dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita semua tahu, kehidupan kita bermula sejak dari dalam rahim ibu lagi. Kita semua ni bermula hanya dengan setitis nutfah sahaja. Kemudian daripada nutfah itulah akan terbentuknya zygot, iaitu percantuman nutfah menjadi segumpal darah. Kemudian daripada zygot itu akan terbentuknya embrio. Dan daripada embrio itulah akan terbentuknya janin yang dikenali sebagai fetus. Pada peringkat inilah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam janin pada usia kandungan 4 bulan. Dan ketika roh ditiupkan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ajal, jodoh, rezeki dan amalan kita semua. Kemudian apabila kandungan sudah cukup bulan, kita pun dilahirkan di atas muka bumi ini yang dipanggil sebagai bayi. Kelahiran kita disambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Sebelum saya akhiri, saya ingin memetik firman Allah dalam surah Al-Mursalah ayat 20 hingga 23 yang bermaksud, bukankah kami yang menciptakanmu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Seterusnya, saya serahkan perbentangan ini kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya, kita akan bincang adik ke-6, iaitu ujian di dunia sehingga kematian. Ada beberapa contoh ujian yang kita hadapi di dunia ni sehingga kematian yang kita boleh cakna. Ada 4 benda. Dia ada banyak lagi lebih, tapi kita akan fokus pada 4, iaitu bencana alam, miskin, sakit dan kemalangan. 4 contoh ni ujian manusia yang akan kita hadapi lah. Tapi dia ikut kepada seseorang maupun ikut kepada takdir Allah. Dan semua ni hanyalah qadar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma akan hayati dan kita akan mula menggamit macam kehidupan selepas kematian. Kita pun akan pastikan kalau dunia ni hanyalah sementara bagi kita. Jadinya bila ujian kat dunia ni Allah letak kepada semua umat manusia, dia tak kira mana manusia pun dia akan. Kadang-kadang kita ni tak sedar pun ujian tu sebenarnya baik untuk kita. Kadang-kadang kita mengeluh dengan ujian yang Allah bagi kita. Tak boleh begitu. Kita dalam ujian ni, kita kena cakna tu, kita akan ambil dari kehidupan kita. Dan kita boleh jadikan sebagai pengajaran. Sebagai contoh, kalau kita ni sebagai pelajar akan betul ujian unggul, kita akan pasti ingat, kalau ujian kat dunia ni, mesti kena bawa satu kunci, itu bersabar.
InsyaAllah kalau kita bersabar, alhamdulillah kita boleh harungi hujan. Tak kira lah hujan tu besar mana ataupun kecil. InsyaAllah. Okey, itu sahaja dari saya. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kehidupan selepas kematian dan kesudahan yang abadi. Definisi bagi selepas kematian ialah dalam sistem kepercayaan Islam. Selepas mati, roh seseorang akan melalui suatu peringkat iaitu alam barzah di mana ia wujud dalam kubur. Definisi bagi kesudahan yang abadi pula membawa maksud kepada pengakhiran seseorang untuk selama-lamanya. Pada hakikat lazimnya, menurut Islam selepas kematian seseorang itu akan melalui 4 fasa. Sebagai analogi, selepas kematian seseorang itu akan melalui fasa pertama iaitu berhimpun di padang mahsyar. Seterusnya mereka akan menjalani pertimbangan dosa dan pahala. Selepas itu seseorang itu akan berjalan di titian sirat. Ayat sekali masa mereka melalui titian sirat itu barulah mereka mengetahui bahawa mereka masuk ke dalam api neraka ataupun syurga. Kesimpulannya, dengan kepercayaan kehidupan selepas kematian dan kesudahan yang abadi, kita mestilah mempraktikkan apa yang diperintah oleh Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Selepas kita melalui titian sirat, barulah kita mengetahui tentang ke mana kita akan masuk. Persoalannya ke mana kita akan dibawa semasa titian sirat. Adakah kita semua akan masuk ke dalam syurga dan neraka atau neraka? Okey, hadis ni pasal tentang azab kubur. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi. Rasulullah melalui 2 kubur dan berkata, kedua-dua mereka orang yang dalam kubur diseksa dan mereka tidak diseksa oleh kerana dosa besar. Yang ini tidak digunakan untuk menyelamatkan dirinya dari menjadi dilumpuri dengan kencingnya, dan yang satu lagi pernah membuat fitnah di kalangan orang untuk membagikan permusuhan. Misal kata, seorang pergi kepada seorang dan memberitahunya bahawa sebarang orang berkata tentangnya pasal sebarang perkara-perkara buruk. Nabi kemudian menanyakan daun hijau sebatang pohon kurma, membelahnya ke dalam 2 bahagian dan menanam satu bahagian di tiap kubur dan berkata, ia diharapkan bahawa hukuman mereka boleh reda hingga kedua-dua keping daun berkeringan. Sadaqallahu rasul. Situasi yang saya bawakan di sini melalui apa yang setelah saya bacakan hadis tadi, itu merupakan situasi apabila kita lepas melalui titian sirat dan kita dibawa ke neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tajuk bagaimana nilai kebijaksanaan mampu memandu tindakan kita. Baik, yang pertama, nilai kebijaksanaan mampu memandu tindakan kita dengan membantu kita untuk membuat setiap keputusan yang bijak. Sebagai contoh, kita dapat meninggalkan perkara yang buruk demi kesejahteraan dan keberkatan di dalam hidup. Kita sebagai umat Islam sewajarnya meninggalkan perkara-perkara yang mazmumah supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, kita dengan nilai kebijaksanaan, kita mungkin tidak mudah terperdaya dengan orang lain. Sebagai contoh, kita tidak akan terikut dengan perkara-perkara negatif yang mampu membawa ke arah jalan yang buruk. Sebagai contoh, terlibat dengan gangster, vandalisme, buli dan sebagainya. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, orang yang bersahabat dengan orang soleh dan bersahabat dengan orang yang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Pasti engkau akan mendapat bauan wangi daripada penjual minyak wangi, sama ada engkau membeli ataupun tidak. Sedangkan engkau akan mendapat bahang ataupun bau yang tidak sedap jikalau engkau berkawan dengan tukang besi. Jadi, sebagai kesimpulannya, nilai kebijaksanaan amat penting di dalam kehidupan manusia supaya ia memberi impak positif serta ia juga dapat disenangi oleh semua golongan masyarakat. Sekian saja dari saya serahkan kepada kawan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ialah peluang beramal dan perbaiki diri. Setiap manusia ni diberi peluang untuk bertaubat. Kita tahu berubah ini merupakan perkara sunnatullah dan kehidupan malam. Islam pun dia menggalakkan ke arah perubahan, tapi bukan ke arah yang tidak baik, ke arah yang baiklah.
berubah, kita tahu berubah ke arah kebaikan dan nak istiqamah untuk lakukan dia tu memang sangat susah. Tapi slowly but surely, macam orang kata lah kan. So sekurangnya kita ni ada usaha lah untuk berubah. Selain itu, kita boleh baiki diri kita dengan banyakkan melakukan amal-amal kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pun dah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Imran yang bermaksud, bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya sebidang luas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat harus ke atas kita ni untuk berbanyakkan melakukan amal-amal kebaikan. Jadi perkara lain yang kita boleh lakukan ialah usaha untuk meninggalkan perkara yang tidak baik. Seperti Mufti Pulau Pinang pernah bercakap, tinggalkan perkara buruk dan gantikan dengan hal-hal yang menyenangkan. Okay. Kita nak tinggalkan perkara buruk tu merupakan satu, boleh dikata sebagai hijrah. Sebab kita hijrah dengan meninggalkan perkara yang tidak baik. Contoh benda baik yang kita dapat lakukan dalam meninggalkan perkara yang tidak baik ni, kita berzikir, kita melakukan perkara-perkara sunat ataupun solat-solat sunat. Macam bila waktu kita free, kita boleh lakukan solat sunat duha dan pelbagai lagi. Jadi saya ada satu contoh dan kita boleh bayangkan dengan pakaian baru yang kita baru beli. Pakaian baru kita baru beli kan, first kita pakai tu, pakaian tu bersih lagi, elok lagi. Tapi bila lama-lama kita pakai, tiba-tiba kita minum air tu tumpah dekat baju kita. Okay, tumpah sikit lagi. Lepas tu kita pergi main pula dekat padang yang ada lecah, ada kotor kan, yang lumpur-lumpur semua tu, so dia akan kotor. So bila kita kan baju tu daripada awalnya bersih terus kotor. Jadi lepas tu kita basuh balik baju tu, kita sidai dia, esok tu dah kering. Lepas tu baju tu dia bersih seperti sedia kala. Jadi kat sini saya nak kata, kita ni umat manusia yang takkan lari daripada melakukan kesilapan. Tapi bila kita usaha untuk tinggalkan dia, kita berubah ke arah yang lebih baik, insya-Allah kita akan bersih seperti awal-awal baju yang kita beli tu. Kita tahu yang kita ni takkan, bila kita nak berubah tu, kita takkan lari daripada dugaan dan halangan. Contohnya macam na'udzubillah lah, macam kawan-kawan kita ajak buat perkara yang tidak baik, tapi kita boleh hindari dengan kita tolak tawaran tersebut. Jadi kita dah niat untuk melakukan kebaikan, kita niat untuk berubah, niat pun dah cukup baik. Seperti mana sabda Rasulullah, iringilah perkara buruk itu dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Jadi bila kita usaha untuk tinggalkan perkara yang tidak baik itu, insya-Allah kita akan terhindar daripada perkara yang tidak baik, dan malah kita dapat mengajak orang lain juga untuk buat perkara yang lebih baik. Jadi sekian daripada saya serahkan kepada adik kumpulan saya yang lain. Seterusnya kita akan bagi kepada kepentingan pengisian kita punya roh dan jasad. Kepentingan yang pertama ialah apabila kita sudah sering mengisi roh kita dan jasad kita, iaitu fizikal kita punya emosi akan lebih terkawal. Contohnya yang kita tahu, aktiviti pengisian roh ini lebih kepada pendekatan diri kita dengan Allah, iaitu seperti majlis-majlis yang mengingati kita dengan Allah, iaitu majlis zikir, ceramah, solat berjemaah dan sebagainya lah. So apabila kita punya roh dah terlatih, dah terdidik dengan pengisian-pengisian yang kita sertai sebelum ni, so apabila contohnya lah, seperti saya sedih kerana ayam saya mati. So saya sedih, saya duduk dekat bilik, temanong bucu tepi katil, saya macam kenapa aku punya ayam mati. Tapi apabila roh kita dah kita latih, dah kita selalu isi, so roh kita akan berkata bahawa ayam kita mati ini mempunyai hikmah, dan Allah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Allah boleh lakukan apa saja kepada hamba-Nya. So kita akan berjaya mengawal emosi kita. Tapi apabila kita tidak sering mengisi roh kita, so kita akan mengamuk dan memarahi orang lain, kita akan sedih dan membuatkan emosi kita mengawal diri kita. Sama juga seperti jasad, apabila kita sering beriadah, kita mengisi jasad kita,
dengan aktiviti-aktiviti bersenam, bersukan. So apabila kita contohnya kita dipaksa dicampakkan di satu tempat, badan kita yang kita sudah sering mengisi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti fizikal, badan kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. So kita tidak akanlah stres, aku tak boleh buat ni, aku tak boleh buat lakukan ni. So apabila kita dah sering mengisi jasad kita, kita akan mudah mengawal emosi kita. Okay, seterusnya apabila kita dah selalu isi roh kita dan jasad kita, kita akan lebih dekat kepada Allah. Macam yang saya cakap tadi, apabila roh kita selalu diisi dengan program-program kerohanian, seperti kita menghadiri majlis-majlis nasyid, majlis-majlis ukhuwah, majlis-majlis yang memperingatkan kita kepada Allah, maka inilah yang akan menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah, kerana ilmu-ilmu ini, aktiviti-aktiviti ini yang mampu membuatkan kita lebih kenal Allah, lebih kenal ciptaan Allah, dan kita lebih menjaga diri kita, menjaga hubungan kita dengan Allah. Okay, seterusnya ialah jasad kita. Apabila kita selalu mengisi jasad kita dengan aktiviti-aktiviti beriadah inilah, seperti main bola ke, bersukan, beriadah, berjoging, dan kita lakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menyebabkan jasad kita diisi. So kita punya badan akan lebih aktif ketika melakukan ibadah kepada Allah. So kita tak adalah ibadah dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang malas, kerana badan kita sudah aktif, dah terbiasa dengan perkara-perkara yang memenatkan. So apabila kita senang untuk beribadat, kita tidak mengantuk, kita fokus kepada ibadat kita. So hal ini akan menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Saya serahkan kepada adik saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari, nama saya Amir Farhan bin Umar, nombor matrik 071297. Saudara dan saudari sekalian, okey, di sini saya ingin menerangkan iaitu perkara dan cabaran ke arah matlamat membina personaliti unggul. Yang pertama, perubahan adalah sunatullah ataupun peraturan ilahi yang pasti berlaku di alam semesta ini. Tidak ada satu pun yang wujud di atas muka bumi ini melainkan pasti akan menghadap perubahan, sama ada secara fizikal maupun spiritual. Saudara dan saudari sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi contoh yang jelas berkaitan dengan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbau maksud, Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas keadaan lemah itu, Dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, Dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah jua yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Surah Ar-Rum ayat 54. Saudara dan saudari sekalian, menerusi daripada ayat tersebut, antara cabaran yang berlaku semasa kita untuk ke arah berubah, yang pertama, bertahan dengan perubahan baik, iaitu nafsu mazmumah yang sentiasa mahukan kita lakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah Islam. Sekiranya kalau dulu kita pernah melakukan zina, apabila kita dah berubah, mesti akan perkara itu akan datang balik dalam fikiran kita untuk melakukannya semula. Seterusnya, akan ada segelintir individu yang sentiasa mensabotaj diri kita ke arah kebaikan. Contohnya, setengah individu itu apabila telah melihat kita ni berubah, kadang-kadang dia memberi kata-kata yang negatif. Selain itu juga akan ada setengah individu yang mengajak kita pergi ke arah yang membuat maksiat, seperti meminum arak, berhibur tanpa menghiraukan perkara, tanpa menghiraukan kemukaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari sekalian, apabila kita melihat rakan kita ingin berubah, kita haruslah memberi kata-kata yang positif supaya perubahan itu akan menjadi istiqomah dan kekal sampai bila-bila. Itu saja yang saya dapat terangkan. Saya memberi laluan kepada rakan seperjuangan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang perlu kita ambil untuk membentuk personaliti unggul. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berfikiran positif. Baik, fikir positif juga dia ada flow dia sendiri. Kalau ikut konsep sains, kita berfikir, kemudian sistem
saraf akan mengesan kita punya rangsangan. Kemudian dia akan menghantar maklumat dalam bentuk impuls ke otak. Otak mula mentafsir kita punya maklumat tersebut dan akhirnya dia menghasilkan tindakan balas yang sesuai. Sama juga dengan konsep ni, di mana kita berfikir, kemudian emosi ditentukan dan seterusnya emosi kita menghasilkan tindakan yang sesuai. Baik, kalau kita fikir perkara yang positif, kita akan hasilkan tindakan yang positif, tindakan yang baik. Jadi kalau kita fikir benda yang negatif, of course lah, apa yang kita buat tu adalah benda yang negatif dan benda yang buruk. Jadi macam ni kita berfikiran positif. Saya ada tengok dalam satu video ni, iaitu di mana Datuk Fazila Kamsah, dia ada cakap, barang siapa yang berfikiran positif pada waktu pagi, insya-Allah hari dia tu setiap masa dia akan berfikiran positif. Pemikiran dia akan positif, benda yang baik. Jadi macam mana? Dia ada bagi tips kat situ, iaitu selepas kita bangun je daripada tidur, benda pertama yang kita kena lakukan adalah senyum. Okay, kenapa? Kalau kita senyum ni, automatik minda kita diset dalam minda kita untuk mulakan sifat positif tu. Kemudian lepas kita senyum tu, kita kena baca doa selepas bangun tidur. Kemudian kita baca doa pembuka 12 pintu. Doa ni saya tak berapa nak ingat, tapi boleh cari dalam Google, iaitu doa pembuka 12 pintu. Setelah selesai baca doa tu, kita kena baca doa buang segala perkara negatif dalam badan kita. Rasa doa ni semua orang tahu sebab ada dalam maksurat. Doa ni berbunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bu' wa na'udzubika min qalbati daini wa qalbi hijab. Kalau kita baca doa ni, insya-Allah hari kita tu kita akan rasa aman. Kita akan rasa betapa nikmatnya rasa tenang, rasa bahagia. Baik. Yang kedua, kita hendaklah berusaha untuk meningkatkan keyakinan diri. Kalau kita tingkatkan keyakinan diri ni, dia akan mendidik kita untuk percaya pada diri sendiri. Okay. Bila kita percaya pada diri sendiri ni, kita takkan ada rasa ragu-ragu untuk membuat keputusan dan kita yakin apa yang kita buat tu betul. Contohlah kan, macam mana kita nak bina keyakinan diri ni, benda pertama yang kita kena lakukan adalah set minda kita. Baik, contohlah, saya beri satu contoh. Situasi kita berada di hadapan ramai orang. Aku ni dah tak pernah bercakap dekat hadapan orang. Lepas tu, aku tak rasa yakin, aku tak berani nak cakap. Okay, kita tukar pemikiran kita tu, set dan minda kita untuk cakap macam ni. Ni adalah peluang aku untuk cakap kat depan orang ramai ni. Ni adalah peluang aku untuk cuba benda baru. Okay, tanpa secara tidak langsung, dia meningkatkan lagi kita mula rasa keyakinan diri tu. Baik, akhir sekali, kalau kita nak personality yang baik, apa-apa pun kita kena cari ilmu. Sebab ilmu itulah adalah makanan jiwa kita. Jadi itu sahaja daripada kami untuk edisi yang terakhir. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.